kata tanya itu apa? Apa, siapa, mana, bila, berapa? Apa, untuk apa? Untuk tanya haiwan, perkara, dan benda. Mana, itu apa? Mana untuk tempat, lokasi dituju. Bila, itu apa? Bila untuk masa dan juga waktu. Berapa, itu apa? Berapa untuk tanya jumlah dan harga. Kenapa, itu apa? Untuk tanya sebab dan juga alasan. Siapa, itu apa? Siapa untuk tanya manusia. Bagaimana untuk apa? Untuk tanya keadaan dan cara. Adakah itu apa? Adakah untuk tanya pilihan. Kata tanya ada berapa? Ada 8. Assalamualaikum murid-murid. Okey, selamat kembali ke PDPR. Okey, selepas seminggu kita bercuti. Okey, jadi cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita di unit 15 iaitu tentang ayat tanya. Okey, jadi hari ini kita akan membina ayat tanya berdasarkan jawapan. Okey, kita nak bina ayat tanya, bukan kita nak tanya. Okey, jadi untuk ayat tanya, kita perlukan kata tanya. Okey, kata tanya ni sebenarnya kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, siapa ingat lagi apa kata tanya yang kita dah belajar itu? Okey, kita dah belajar 5 kata tanya iaitu mana, apa, siapa, kenapa dan juga bila. Dan di akhir ayat tanya kita perlu letak tanda soal. Okey, ini ialah tanda soal. Okey, baiklah. Sekarang cuba lihat buku teks muka surat 94. Okey, dengan tajuknya ialah bantu membantu. Okey, situasinya di sini ada 2 orang. Okey, ada ayah kat sini dan juga siapa ni kawan kita? Okey, kita letak nama Jagu. Okey, Jagu dan ayahnya. Okey, kemudian kita akan baca dialog perbualan antara Jagu dan ayahnya. Dan kita akan bina ayat tanya berdasarkan jawapan. Okey. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Ayah, barang-barang ini untuk siapa? Okey, ayahnya menjawab, barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Okey, jadi dia dia mahu membantu mangsa-mangsa kebakaran. Okey, di manakah? Jagu nak tanya. Nak tanya apa ni? Okey, macam mana nak tahu? Jom kita lihat jawapan daripada ayahnya. Kebakaran itu berlaku di kampung aman. Jawapannya berlaku di kampung aman. Jadi, macam mana kita nak buat soalan? Okey, kamu boleh ambil ayat daripada jawapan ni. Kebakaran itu berlaku. Kita boleh ambil daripada sini dan jadilah soalannya. Di manakah kebakaran itu berlaku? Jadi, jawapannya kebakaran itu berlaku di kampung aman. Sesuailah dengan jawapannya. Okey, yang kedua, lihat soalannya. Lihat jawapannya, kebakaran itu berlaku semalam. Okey, semalam. Jadi macam mana nak bina ayat tanya? Okey, kita boleh ambil daripada jawapan ni. Kebakaran itu berlaku. Okey, semalam tak perlu sebab semalam ni dah memang jawapan dia. Okey. Jadi kita boleh tulis kat sini bilakah
kebakaran itu berlaku. Okey, kebakaran itu berlaku semalam. Okey, ayah tanya. Okey, kemudian yang ketiga. Okey, apakah soalan yang ditanya oleh Jago? Okey, siapa tahu? Okey, ayahnya menjawab, ayah akan ke sana dengan Pak Cik Musa. Okey, Pak Cik Musa tu dah jawapannya. Okey, jadi kita boleh ambil daripada ayat ini, ayah akan ke sana dengan Pak Cik Musa ni ialah jawapan. Okey, Pak Cik Musa ni ialah orang. Bila orang, kita akan gunakan kata tanya siapa. Okey, siapa. Siapa digunakan untuk bertanya tentang orang. Okey, jadi jawapannya, ayah akan ke sana dengan siapa. Kita letak perkataan siapa di sini. Okey, siapa ataupun mana-mana kata tanya kita boleh letak sama ada di belakang ataupun di hadapan. Okey, kalau kita letak di hadapan dia akan jadi siapakah. Kalau letak di belakang jadi siapa sahaja. Okey, seterusnya kita sambung lagi dalam buku aktiviti. Okey, muka surat 21 dan 22. Okey, cuba lihat. Arahannya ialah bina dan tulis ayat tanya. Okey, kita nak bina ayat tanya. Kat sini dia dah beri dah kata tanya apakah, di manakah, siapa, bila dan juga apakah. Okey, jadi untuk lengkapkan ayat tanya kita ni, kita lihat, kita rujuk jawapan yang diberikan di bawah. Okey, contoh ayat yang pertama, sudut bacaan yang hendak kita sediakan. Okey, jadi rasa-rasa apakah ayat yang perlu kita tulis ke atas ni? Ya, betul. Apakah yang hendak kita sediakan? Jadi, kamu boleh tulis kat sini. Apakah yang hendak kita sediakan? Jadi, jawapannya sesuailah sudut bacaan yang hendak kita sediakan. Okey, yang kedua. Kita tengok jawapan dulu. Sudut bacaan di penjuru kelas. Okey, penjuru kelas ni adalah jawapannya. Okey. Dan dia gunakan di mana? Sebabnya penjuru kelas ni adalah tempat. Dia nak tahu kat mana sudut bacaan ni. Jadi, kita boleh tulis kat sini. Kita ambil daripada jawapan ayatnya. Okey, sudut bacaan. Okey, kita boleh tulis di manakah sudut bacaan. Okey, boleh tulis. Ambil daripada jawapan sahaja. Okey, seterusnya yang ketiga, majalah dibawa oleh Nizam dan Jagu. Okey, Nizam dan Jagu ni ialah jawapannya. Dan Nizam dan Jagu ni ialah orang. Bila orang, kita akan gunakan kata tanya siapa. Okey, kemudian kita ambil ayat di hadapan ini. Okey, majalah dibawa oleh. Okey, dan ayat soal. Okey, ayat tanya. Kita boleh tulis ke atas ni. Majalah dibawa oleh siapa? Okey, tanda soal. Majalah dibawa oleh Nizam dan Jagu. Okey, kemudian nombor 4. Kita hendak menyediakan sudut bacaan esok. Okey, esok ni ialah termasuk dalam waktu. Okey. Okey, bila waktu kita gunakan kata tanya bila. Okey, dia dah tulis dekat sini bila. Okey, kita ambil ayatnya. Okey, kita ambil kat sini. Kita hendaklah menyediakan sudut bacaan. Ambil separuh je. Sebab esok ni adalah jawapan dia. Okey, kita boleh ambil yang cikgu highlightkan ni. Tulis ke atas. Okey, jadi macam ni lah. Kita hendak menyediakan sudut bacaan bila. Okey, jawapannya kita hendak menyediakan sudut bacaan esok. Macam tu. Okey, dan yang terakhir. Tujuan sudut bacaan disediakan agar murid rajin membaca. Okey, ini jawapannya. Agar murid rajin membaca. Jadi, ayat yang kita boleh tulis kat sini, atas ni kita ambil yang kat depan ni. Tujuan sudut bacaan disediakan. Okey, kita boleh tulis kat atas ni. Apakah
tujuan sudut bacaan disediakan? Okey, jawapannya tujuan sudut bacaan disediakan agar murid rajin membaca. Okey, jadi lengkaplah ayat tanya kita. Okey. Okey, muka surat seterusnya. Okey, arahan pun sama, lengkapkan dialog dengan ayat tanya. Okey, Farhana baru berpindah ke sekolah Dewi. Dia berbual-bual dengan Dewi. Okey. Kemudian, kat sini kita lengkapkan perbualan antara Dewi dan juga Farhana. Okey, macam mana kita nak lengkapkan? Kita lihat apa jawapan Farhana ya. Okey. Okey, yang pertama, nama saya Farhana binti Hasnan. Okey, dia beritahu nama dia. Okey, bila nama kita akan gunakan, mula-mula sekali kita cari apakah kata tanya yang sesuai. Okey. Bila bertanya tentang nama saya, kita gunakan siapa. Okey, siapakah? Kita ambil kat sini. Nama. Bukan nama saya lah. Saya ni kita tukar kepada kamu. Okey, jadi jawapannya kita boleh tulis kat atas ni. Nanti kamu tulis ya. Siapakah? Okey, kita ambil daripada kata tanya ni. Siapakah nama kamu? Jadi Farhana boleh jawablah, nama saya Farhana binti Hasnan. Okay, kemudian soalan yang kedua, Dewi tanya kepada Farhana. Apakah dia? Okay, kita lihat jawapan daripada Farhana dahulu. Saya tinggal di Kampung Permata. Okay, ni jawapannya, Kampung Permata. Okay, Kampung Permata ni ialah tempat. Bila tempat, kita gunakan kata tanya mana. Okay, mana. Kemudian, dah tahu kita tulis ayatnya, kita ikut je. Tinggal dekat sini. Kemudian kita boleh tulislah ayat tanya. Di manakah, mana? Di manakah kamu tinggal? Kamu tinggal ni kita ambil daripada jawapan. Saya tukar kepada kamu, tinggal. Tulis kat sini tinggal. Yang ketiga, jawapan Farhana, saya berpindah ke sini minggu lepas. Minggu lepas ialah waktu ataupun masa. Jadi kata tanya yang sesuai ialah bila. Kita boleh tulis bilakah. Bilakah kamu, ambil daripada jawapan kat bawah ni, kamu, daripada saya tukar pada kamu, berpindah ke sini. Ambil daripada jawapan. Jadi ayat tanya kita, bilakah kamu berpindah ke sini? Jawapan daripada Farhana, saya berpindah ke sini minggu lepas. Kemudian yang seterusnya, Farhana menjawab, pekerjaan ayah saya ialah guru. Apakah kata tanya yang sesuai? Jeng, jeng, jeng. Kata tanya yang sesuai ialah apa? Kita nak tanya pekerjaan ayahnya. Jadi kita gunakan apa. Apakah pekerjaan ayah kamu? Pekerjaan ayah kamu. Ayatnya kita ambil dari sini. Saya tukar kepada kamu. Jadi lengkaplah ayat tanya kita. Apakah pekerjaan ayah kamu? Pekerjaan ayah saya ialah guru. Farhana jawab. Dan yang terakhir, soalan terakhir. Kita lihat jawapan daripada Farhana. Ayah saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Pulau Libaran Sandakan. Sekolah Kebangsaan Pulau Libaran Sandakan ni ialah tempat. Bila tempat, kita nak gunakan yang mana satu? Betul, kita gunakan mana. Jadi kita boleh tulis jawapannya. Di manakah? Di manakah? Ambil ayat daripada jawapan ni. Ayah kamu mengajar. Saya tukar kepada kamu. Jadi ayat tanya yang lengkap ialah di manakah ayah kamu mengajar? Jangan lupa tanda soal. Kemudian Farhana boleh jawablah, ayah saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Pulau Libaran Sandakan. Jadi lengkaplah ayat tanya kita. Jadi nanti kamu boleh tulislah semula di dalam buku aktiviti
kamu. Dan jangan lupa untuk setiap ayat tanya, perlu ada tanda soal di belakang sekali. Okey, yang ni dia dah bagi dah. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Terima kasih. Bye-bye.